Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya ala ni'matil imani bihi wa syarafil islami lah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil khatimir rahmati wa ba'du. Walati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Alhamdulillah pada petang ini kita dipertemukan dengan satu forum yang membicarakan tentang isu semasa guru dalam kod etika keguruan dan hak asasi manusia. Bersama dengan saya pada petang ini iaitu Ustaz Muhammad Akram bin Harun selaku Ketua Guru Disiplin Sekolah Menengah Agama Nahbah Bukit Besar, dan saya sendiri daripada Ma'had Al-Masyhur Al-Islami Balik Pulau iaitu Muhammad Nasaruddin bin Azmi, dan seorang lagi yang merupakan seorang pakar psikologi iaitu Ustaz Muhammad Al-Firdaus bin Awang Kesah daripada Sekolah Menengah Agama Islam Darul Aman, dan beliau juga merupakan pakar psikologi. Untuk memulakan pembicaraan kita pada petang ini, saya akan relatekan satu artikel yang berkenaan dengan kod etika guru. Sama-sama kita hayati artikel berkenaan. Sebelum saya menjawab persoalan apakah punca kes ini berlaku, sama-sama kita saksikan. Artikel ini diambil daripada Harian Metro yang bertarikh 28 Jun 2019. Melalui artikel ini dapat kita baca iaitu polis sudah merekam percakapan guru lelaki yang didakwa memukul seorang pelajar tingkatan 4 berikutan pertengkaran mengenai kerja rumah di sebuah sekolah di Kuantan. Artikel ini berkenaan dengan kod etika iaitu guru telah memukul seorang pelajar tingkatan 4 yang disebabkan hasil daripada ataupun puncanya adalah daripada kerja rumah. Tidak disebutkan sekolah di sini iaitu di Kuantan, tetapi tidak disebutkan sekolah. Melalui artikel ini dapat kita ketahui bahawa pelajar berkenaan dikatakan bersikap kasar dengan menutup pintu kelas dalam keadaan yang sangat kuat. Okay, saya baca sedikit. Bagaimanapun tiada kecederaan serius berlaku, namun pelajar berkenaan sudah menjalani pemeriksaan dan rawatan hospital selepas insiden itu berlaku. Apa yang menyebabkan pelajar tersebut bertindak sedemikian? Ini hasilnya. Guru itu didakwa mengeluarkan perkataan berbaur perkauman dan memberi amaran akan merotannya. Selepas itu, pelajar terbabit dikatakan membalas sindiran guru itu dengan memanggil gurunya menggunakan perkataan yang kasar sebelum menendang pintu kelas berkenaan. Guru itu kemudiannya didakwa mengheret pelajar terbabit ke makmal kimia dan cuba membaling sebuah kerusi logam ke arah pelajar itu. Selepas itu, pelajar itu dibawa ke makmal, guru itu dikatakan menutup pintu dan mula memukulnya. Artikel ini berkenaan dengan kes guru pukul pelajar. Puncanya daripada kerja rumah yang diberikan oleh guru tersebut kepada pelajar, yang pelajar tersebut mendakwa dia sudah siap. Tetapi guru tersebut mengatakan dia tak siap, terus membaling buku dia. Dan untuk mengulas isu ini, maka saya akan lontarkan soalan yang pertama kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Ustaz Akram selaku Ketua Guru Disiplin. Adakah tindakan yang dilakukan guru tersebut wajar? Jika tidak, apakah tindakan sepatutnya apabila berdepan dengan situasi demikian? Ustaz Akram, saya minta menjawab soalan ini menggunakan pengalaman anda selaku Ketua Guru Disiplin di sekolah. Adakah wajar tindakan tersebut? Kalau tidak, apakah yang sepatutnya dilakukan oleh guru tersebut? Silakan Ustaz Akram. Okey, terima kasih kepada sahabat kita Ustaz Al-Fadil, Ustaz Nasaruddin, dan juga yang dihormati Ustaz Al-Firdaus. Okey, berbalik kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu tajuk guru pukul pelajar. Di sini kita selalu dengar banyak kes yang berlaku, sama ada dia itu ditularkan ataupun tidak, sama ada yang berlaku sebelum ataupun pada masa
sekarang ni. Mungkin sebelum ni dah berlaku banyak kes, cuma tak dihebohkan dan tak diwar-warkan. Persoalannya di sini, adakah tindakan guru memukul pelajar itu disebabkan sifat kurang adabnya pelajar itu dan juga sifat ataupun sikap culasnya pelajar itu dalam menyiapkan tugasan itu perlu kita ambil perhatian. Kenapa? Kerana kita tengok kita tak boleh nak baca daripada satu pihak. Maksudnya kita kena siasat daripada pelajar itu sendiri dan juga daripada pihak guru itu sendiri. Okey, persoalannya di sini, adakah tindakan yang dilakukan tersebut wajar? Jawapan bagi pihak saya sebagai guru disiplin, saya mengatakan tindakan ini tidak wajar. Kerana apa? Kerana kita ada banyak pendekatan untuk kita nak membantu pelajar kita dan juga dalam nak menyelesaikan masalah, kita ada banyak pendekatan. Sama ada pendekatan melalui kaedah motivasi, melalui kaedah pujukan, kaunseling, dan tak semestinya kita menggunakan kekerasan sebab kita takut seorang guru tu dia tak mampu nak mengawal emosi dia. Kita bagi satu contoh. Seorang guru itu dia ada konflik rumah tangga yang berlaku di rumah dan kemudian dia terbawa-bawa apa yang berlaku episod konflik di rumah tangga itu dia terbawa-bawa ke sekolah. Kemudian berlaku senario di mana pelajar itu bertindak di luar batas ataupun di luar kawalan pelajar itu sendirilah kita kata. Kemudian guru itu pun dia dah ada masalah dan dia hadap masalah itu. Jadi di situ selalunya dia ada satu kita kata pelanggaran peristiwa ataupun kita kata clash di situ yang mana apa orang panggil dia memicu satu episod lain yang mana tindakan guru itu dia bertindak luar pada kawalan. Jadi kalau sebagai contoh, saya bagi contoh, kalau kita berlaku situasi yang sedemikian, contohnya kita bagi tugasan kat pelajar culas daripada membuat tugasan kita dan juga apabila ditegur, pelajar itu memberikan kata-kata, membalas dengan kata-kata kesat ataupun menunjukkan isyarat lucah sebagai contohnya yang terbaru ini bila ada video yang ditulakkan oleh seorang guru yang juga pengawas SPM di mana dia kata bila dia kejutkan pelajar itu bangun daripada tidur, pelajar itu terus melemparkan kata-kata kesat dan juga menunjukkan isyarat lucah. Di sini kita nampak apa yang berlaku di situ kita kena nilai betul-betul. Itu dalam Dewan Peperiksaan. Di situ kita kena serahkan kes itu kepada ketua pengawas peperiksaan. Jadi kita nak balik pada sudut sekolah. Bila di sekolah, apabila berlaku macam tu, perkara pertama yang kita boleh buat adalah kita menasihati pelajar itu dulu. Kita menasihati dia di dalam kelas sebab kita waktu PDPC kita bertanggungjawab dalam menasihati dia. Mungkin dia akan terganggu sedikit masa PDPC kita, tapi tak apalah kita kena fleksibel untuk nak buat adjustment balik. Kita nak buat nak ubah sesuai masa kita supaya berkesan kita punya nasihat itu. Kalaupun tindakan itu tidak berkesan, kita boleh merujuk kepada unit kaunseling. Kita bawa dia ke unit kaunseling, kita ceritakan masalah dan kita tinggalkan dekat situ. Kemudian kita hanya follow up untuk nak tahu apakah tindakan dan apakah implikasi ataupun apakah sebab apakah kesan yang daripada tindakan kalau kita buat macam tu dan juga kemudian kita perlu maklumkan kepada pihak pentadbiran. Maksudnya kepada pihak pentadbiran yang pertama sekali kepada guru disiplin ataupun ketua guru disiplin. Kemudian boleh juga kita maklumkan kepada penolong kanan hal ehwal murid sebab semua angka ataupun hal ehwal murid semua selalunya kita kena maklumkan dia dulu sebelum dia membawa isu ini kepada pengetua. Untuk pengetua nak renung lebih jauh mungkin boleh kita panggil waris untuk kita berbincang ataupun kita boleh buat dialog secara terbuka dengan pelajar, dengan waris. Minta maaf, bukan dialog terbuka, dialog tertutup. Kita duduk dalam pejabat pengetua, buat dialog, kita bincang apa masalah dan kita cari cara penyelesaian terbaik yang mana kita menutup masalah aib pelajar itu dan juga kita dalam masa yang sama kita menyelesaikan masalah itu. Saya bagi satu contoh. Tahun lepas ada pada satu peperiksaan awam, saya dapat tangkap seorang pelajar itu meniru. Bila saya dapat tangkap pelajar itu meniru, saya nampak dia pergi masuk dalam satu bilik dan saya tengok jam terlalu lama dan bilik itu bukan tanah, itu adalah bilik kosong yang tak digunakan.
kebetulan tak dikunci lagi sebab masih dalam proses kita nak ubah suai waktu tu bilik tu. Kemudian bila saya tengok masa lebih daripada 15 minit dia ada dalam tu. Okey, tak apa, kali pertama mungkin saya sangka dia hanya nak cuci, nak betulkan baju ke apa semua, okey. Bila saya dah jumpa kali kedua dan kali ketiga, terus saya tangkap. Bila saya tangkap, saya tanya dia apa yang berlaku kat sini. Bukan waktu periksa ke? Dia kata, saya tak ingat saya main nak mengapai. Di sini kita nampak dia buat satu kesalahan, dia menipu dalam peperiksaan. Tapi macam mana cara kita nak selesai? Saya bawa pelajar itu pergi ke masuk ke bilik disiplin dan kita bagi tahu dia supaya lah ni selesaikan peperiksaan dulu, habis peperiksaan lagi baru main jumpa. Kemudian dah main jumpa, kita selesaikan dalam unit disiplin sahaja. Kemudian bila hasil maskul apa yang kita selesaikan tadi itu, kita bawa untuk laporkan kepada PTM dan juga ketua pengetua tanpa kita sebutkan nama dia. Sebab kes ni tak jadi serius lagi. Kita tak sebut nama dia. Di situ saya buat main satu dua contoh untuk nak bagi nampak macam mana cara dia untuk kita nak berdepan dengan situasi. Yang mana bukan semestinya kita menyelesaikan dengan kekerasan. Okey, sekian dulu saya serahkan balik kepada moderator kita Al-Fadil Ustaz Nasruddin. Terima kasih Ustaz Akram atas jawapan yang begitu mantap, iaitu terdapat banyak lagi cara dan kekerasan bukanlah penyelesaiannya. Seperti yang dijawab oleh Ustaz Akram sebentar tadi, cadangan yang dilontarkan adalah nasihat, perbincangan, perjumpaan dengan waris dan sebagainya dengan meraihkan aib yang dilakukan oleh pelajar tersebut. Kita akan bergerak kepada soalan yang seterusnya kepada Al-Fadil Ustaz Al-Firdaus selaku pakar motivasi, selaku pakar psikologi. Apakah dari sudut psikologi kesan terhadap pelajar tersebut jika dia dipukul oleh seorang guru? Silakan Ustaz Firdaus. Okey, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Nasruddin dan juga kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Akram bin Harun. Okey, baik. Soalan yang dilontarkan kepada saya itu apakah kesan terhadap pelajar apabila dia dipukul oleh guru. Ya, saya bahagikan kepada dua kesan. Kesan yang pertama adalah kesan yang kita anggap satu kesan yang serius, iaitu berkaitan dengan fizikal pelajar itu sendiri. Apabila pelajar ni dipukul oleh guru, dan kesan ini bukan hanya kita kata kesan yang jangka pendek, tapi dia memberikan kesan kepada fizikal pelajar. Antara contoh yang saya boleh ambil lah, dasarkan kepada laporan yang dibuat dan juga artikel daripada surat khabar, iaitu yang bertarikh 21 bulan 8 2013. Dia kurang 8 tahun lepas lah. Okay, dah cerita dah. Ya, betul ya, 8 tahun lepas. Okay, dah cerita dah mengenai tentang seorang pelajar yang patah tangan kiri. Tangan kiri patah. Sebab apa? Sebab dipukul oleh guru dengan batang penyapu. Bila patah tangan kiri kan, dan dia juga bila patah tangan ni maksudnya dia memberikan kesan kecederaan yang serius kepada dia kalau dia seorang lelaki sebagai contoh, dan dia minat untuk masuk unit beruniform untuk bekerja nanti kan bila dia besar. Bila patah tangan ni automatik out lah. Automatik tak boleh dah masuk. Maksudnya kesan daripada guru tersebut, punca dia menyebabkan pelajar ni tak boleh untuk masuk ke dalam unit tersebut. Okey, itu satu contoh. Dan ada juga pada tahun 2016 itu yang berlaku di satu sekolah di Baling. Sekolah apa tu tidak disebutlah. Menyebabkan pelajar tingkatan 1 jari patah. Sebab apa? Sebab dihentak dengan kerusi oleh guru dah. Yang kita kesal kan, guru dia ni seorang ustaz. Yang tu yang kesal sikit lah. Disebabkan mungkin ada masalah, guru tu ada masalah yang dia tak boleh nak handle. Jadi dia melepaskan kemarahan dia kepada pelajar tersebut. Okey, yang lebih teruk daripada tu, ni yang berlaku kes yang saya tengok lah. Yang berlaku pada tahun 2011. Berlaku di Arau, di Perlis. Ni yang saya kira yang amat berat. Itu seorang pelajar yang berumur 7 tahun yang dipukul oleh guru. Tangan dia diikat di belakang dan juga dipukul oleh guru dia.
dipukul tidak berhenti, tanpa henti selama hampir 2 jam, menyebabkan pelajar tersebut akhirnya pingsan. Bila pingsan, maka guru dia pun kalut kan, sebab dia pukul kuat. Pingsan, pergi hantar ke hospital sahkan bahawa ada kecederaan dalaman. Koma pelajar tersebut selama 3 hari, akhirnya pelajar tersebut meninggal dunia. Ini adalah kes yang berat lah, kes yang berat. Pukul pelajar sehingga menyebabkan pelajar tu meninggal dunia. Dan ini merupakan satu perbuatan yang kita anggap sebagai perbuatan yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Itu adalah kesan yang pertama, iaitu kesan kepada fizikal. Manakala kesan yang kedua, iaitu ini ya kesan kepada dari sudut psikologi, iaitu dari sudut trauma. Pelajar ni akan trauma. Ini ada berlaku juga kes ni dekat Temeloh, kalau boleh kita boleh baca, itu pada tahun 2019, 2 tahun lepas, berlaku dekat Temeloh. Pelajar, ibu dia melihat sebab apa ni, dia tengok anak dia takut, sebab apa tak mau pergi sekolah. Rupanya ada beritahu dekat mak dia, kata apa, kata pergi sekolah kena pukul dengan cikgu. Jadi pelajar ni trauma, tak mau pergi sekolah, dan benda ni akan menjejaskan pelajaran dia bila dia besar nanti kan. Bila tak mau pergi sekolah, maksudnya dia tak boleh nak belajar. Jadi benda ni akan mengganggu emosi dia. Jadi dia trauma dan memang tak pergi lah, dia tak mau pergi. Begitu kesan dia, antara kesan. Dan yang kedua, kesan dia kita boleh tengok akan timbul perasaan malu, yang malu kita kata dalam diri pelajar. Sebab apa? Sebab kena pukul dengan guru, dan malu untuk berhadapan dengan kawan. Mungkin dia berasa diri dia ni jahat sangat ke apa kan, sehingga dia mungkin dia takut juga diejek oleh kawan kat sekolah, jadi menyebabkan dia ni tak mau untuk ke sekolah. Dan benda ni adalah satu perkara yang besar yang akan menjejaskan masa depan dia sebab tak belajar. Okey, setakat tu saja saya rasa untuk menjawab soalan yang dinyatakan kepada saya, dan saya serahkan kembali kepada moderator Ustaz Nasaruddin untuk meneruskan perbincangan. Sudah terang lagi untuk jawapannya dilantarkan oleh Ustaz Al-Firdaus sebentar tadi, yang membuat satu kesimpulan atau perumusan daripada kesan terhadap pelajar tersebut, iaitu kesan dari sudut fizikal dan juga emosi, yang mana sangat pentinglah untuk guru-guru mengambil kira kesan tersebut, yang mana akan menjadikan efek yang besar kepada masa depan pelajar tersebut. Terusnya, kita akan ke soalan seterusnya. Soalan ini saya akan tujukan kepada Ustaz Akram berkenaan dengan apakah implikasi atau kesan terhadap guru tersebut mengikut Akta Penjawat Awam. Mungkin Ustaz Akram selaku Ketua Guru Disiplin mengetahui kesan, Akta Penjawat Awam, apa yang boleh dibuat dan apa yang tak boleh dibuat, dan apa kesan kalau berlaku kes yang sedemikian seperti mana yang kita bincangkan pada hari ini. Silakan Ustaz Akram. Okey, terima kasih Ustaz Nasaruddin. Okey, soalan di sini adalah apakah implikasi atau kesan terhadap guru tersebut mengikut Akta Penjawat Awam. Ya, kita sebagai seorang guru ataupun siapa-siapa saja yang duduk di bidang pendidikan, khususnya lah di bidang pendidikan, sebab kita bercakap dari sudut pandang bidang pendidikan, dia ada kesannya, dia ada implikasi dia. Pertama sekali, first sekali kita kena tahu dulu kod etika keguruan itu tujuan dia apa? Tujuan dia supaya dapat meningkatkan lagi imej profesion keguruan secara hitam putih dan rasmi. Kita tak maulah kita bercakap mulut, jadi kita buat satu kod untuk kita nak tunjukkan profesionalnya kita punya pekerjaan atau kita punya profesion ini. Selain itu juga, kod etika ni juga dia boleh membuka mata masyarakat untuk nak menghayati tanggungjawab guru ni, dia bukan ringan, dia berat. Jadi dia ada law dia yang dia kena ikut, dia bukan macam badan beruniform saja. Badan beruniform dia ada dia punya undang-undang sendiri, dia ada kod etika depa yang sendiri, sebab setiap penjawat awam dia ada kod etika depa yang tersendiri. Okey. Selain itu juga kita boleh sebutkan kata kod etika ni dia akan menjadikan seorang guru itu sebagai role model untuk pelajar. Maksudnya pelajar dia akan tengok guru ni menjaga, pelajar tu tak tahu. Pelajar tu mungkin dia hanya tahu guru tu sebagai role model dan nampak profesional di sudut pandang pelajar itu. Tapi sebenarnya guru itu dalam masa dia mengajar ataupun di luar pengajaran dia, waktu pengajaran dia tak
dia menjaga kod etika keguruan tu. Dia ada beberapa prinsip dia, prinsip kebersamaan, prinsip kebukaan, perasaan, kesetiaan dan macam-macam lagi. Dia ada prinsip-prinsip dia. Okey. Berbalik kepada soalan tadi, untuk saya nak sebutkan kesan ataupun implikasi apa yang berlaku kalau guru itu dia terbabit dalam melaksanakan satu tindakan luar batasan yang mana kita tahu dia melanggar kod etika keguruan ataupun dia telah masuk dalam seksyen kepolisian ke mahkamah mungkin boleh berlaku. Kadang-kadang berlaku seorang guru itu dia terlajar murid-murid. Contoh macam saya bagi tadi ni, bila pergi check dengan hospital buat keluar satu surat kata memang ada kecederaan dalaman dan waris boleh ambil tindakan mahkamah dan waris boleh laporkan kepada JPM, PPD dan segala yang berkaitan lah. Okey, kita tengok. Pertama sekali, kalau ikut peraturan-peraturan pejabat awam bahagian kelakuan dan tata tertib pada pembinaan tahun 2002, peraturan 38 itu, jenis-jenis hukuman, dia akan bagi hukuman tata tertib. Kita dengar hukuman tata tertib ni seolah-olah kalau ikut bahasa mudah kita dengar, dia macam dia kena duduk secara elok. Tak. Hukuman tata tertib ni dia ada beberapa peringkat dan beberapa tindakan. Pertama sekali dia akan diberi surat amaran. Tapi dia bukan maksudnya kata kalau kesalahan berat pun dia bagi surat amaran dulu. Tak. Dia mesti bagi surat amaran dengan ada tindakan selanjutnya. Dia bukan bagi surat amaran tidak. Pertama sekali surat amaran akan dikeluarkan daripada ketua jabatan. Kalau di sekolah kita pengetua kita lah ataupun guru besar lah. Okey, yang kedua dia akan kena denda. Denda daripada sudut kewangan ke, denda daripada sudut buat kerja-kerja amai ke, berkelakuan baik ke, itu dah dikira denda. Kemudian ada juga lucu emolumen, maksudnya gaji. Gaji macam mana lucu itu? Kita kata bahasa mudahnya potong gaji. Maksudnya kita boleh potong gaji sampai selesai kes dibicarakan. Sebagai contoh, kalau lama lah. Kalau sah lah, ikutlah. Nasib tergantunglah kepada kes yang nak dibawa. Kemudian, tindakan yang boleh diambil kalau ikut pada peraturan pegawai awam dan bahagian kelakuan dan tata tertib, peraturan yang ke-38 tu, dia boleh juga, seorang ketua jabatan, boleh juga nak tangguh pergerakan gaji. Sebagai contoh, seorang pegawai awam, dia punya grade 41, dia punya kenaikan tahunannya 225. Mungkin dengan sebab adanya kes yang berlaku itu ketua jabatan dia menilai dan pihak kes itu memberikan pelajaran kepada pelaku dan juga rakan sekerja dia ditangguh kenaikan gaji. Mungkin kita kata 2 kenaikan, 3 kenaikan, di situ dah berlaku kerugian untuk seorang pejabat awam. Sebab apa? Dia punya gaji boleh naik. Bila gaji naik, bayaran sanggup hati dan juga pencen nanti itu akan mempengaruhi. Dengan kenaikan ni kalau kata dia berkhidmat lama tapi tak ada pergerakan gaji, seolah-olah dia kedudukannya flat saja. Di sini berlakulah sedikit kerugian daripada kita kata keuangan lah, yang mana tak beberapa menjejaskan sangat tapi dia memberi kesan kepada orang sekeliling dan juga pelaku kesalahan itu sendiri. Kemudian boleh juga orang itu diturunkan gajinya. Jadi hukumannya turun gaji. Mungkin kita kata turun 2 kenaikan ataupun turun 2 kali gaji ke, boleh jadi. Kita tak tahu, itu atas budi bicara dan juga penilaian ketua jabatan dan juga pihak-pihak yang berkaitan. Boleh juga berlaku turun pangkat. Turun pangkat kita kata kalau seorang guru itu sudah pangkat 48, turun pergi ke 44 ke 41 ke, ikutlah yang mana yang bersesuaian dan juga kena dengan dia punya kesalahan. Tapi ada juga setengah-setengah orang dia sebut apa, buat kesalahan pun tak apa, janji turun gaji, turun pangkat jangan turun gaji. Tak, di sini bukan macam tu. Bila turunnya pangkat, dia heret sekali turun gaji. Selalu dia macam tu, tak boleh lah turun pangkat saja gaji macam tu dia bukan macam tu. Dia meleret, benda tu dia akan bawa daripada amaran, denda, lucu semua dia akan bawa sikit. Last sekali, tindakan yang terakhir barulah dibuang kerja. Bila dibuang kerja ni, kira cerita dia habis terus lah. Tak ada apa, pencen tak ada, tak boleh menikmati pencen, tak boleh nak kerja lagi. Jadi di situ kerugian lah. Kalau sebagai contoh, seorang guru tu ada lagi setahun nak pencen, tiba-tiba dia buat kesalahan, habis dia punya pekerjaan, dia punya usaha selama bertahun-tahun tu habis, dia tak dikira. Itu kalau guru yang hampir pencen. Kalau kata guru yang muda, kita kata guru muda atau pegawai muda, dia terus tak boleh. Bila dibuang daripada
sektor kerajaan ni susahlah kalau nak mohon semula walaupun bidang lain-lain. Baik macam tu juga kalau kita kata tadi guru yang hampir pencen, kalau nasib dia baik dia dapatlah. Kalau kata nasib tak baik habis macam tu saja. Jadi di sini kita kata kesan dia bukan dari sudut materialistik sangat, bukan dari sudut keuangan sangat kita nak sebut di sini. Kesan dia di sini kita kata dia mengurangkan pandangan masyarakat kepada nilai profesionalnya satu-satu profession itu. Di situ yang lebih merugikan kita. Jadi kalau seorang guru itu kita nampak dia ada potensi untuk nak maju ke depan, tapi bila mana dengan sebab tindakannya tersilap langkahnya dia dalam membuat satu kesalahan itu menyebabkan dia dikenakan hukuman tata tertib mengikut atau dan peraturan pejabat awam. Di sini kita nampak kerugian yang besar sebenarnya sebab dia boleh kembangkan diri dia lagi dalam bidang yang dia ceburi, bidang pendidikan sebagai contohnya, dia boleh minta guru cemerlang, dia boleh pergi ke bidang pengurusan kalau dia berminat, dia boleh sambung mengaji dan juga boleh naik menjadi pensyarah kalau dia berminat, tapi di situ cita-citanya terpotong sebab kesalahan yang dia lakukan. Jadi perjalanan dia yang jauh itu terhenti pada langkah yang pertama. Di sini saya rasa satu kerugian yang besar yang mana kita sebagai seorang pejabat awam kita kenalah sama-sama cermat dalam benda ni. Okey, saya rasa takat tu dulu. Okey, berbalik pada moderator kita. Terima kasih Ustaz Akram yang menjelaskan tentang implikasi ataupun kesan terhadap guru yang melanggar etika tersebut. Bermula dengan surat amaran dan seterusnya kepada buang kerja. Sebelum kita ke soalan yang terakhir, bagaimanakah penyelesaian terbaik bagi isu ini supaya tidak berulang? Saya minta kepada semua guru-guru yang ada supaya mendengar dengan baik untuk kita mendengar ulasan daripada pakar psikologi kita tentang cara yang terbaik bagi guru untuk tidak menghindarkan diri dalam apa-apa kes. Silakan Ustaz Al-Firdaus. Okey, baik. Terima kasih kepada moderator Ustaz Nasruddin. Okay, saya melihat isu ni apabila kita nak menyelesaikan penyelesaian terbaik lah. Pada pandangan saya, terletak pada diri guru tersebut. Maksudnya setiap guru yang mengajar, yang berada di sekolah atau yang berada di mana-mana saja, dia mesti tahu apakah peranan sebenar guru ni. Antara peranan besar guru adalah untuk mendidik pelajar, Itu yang telah disebutkan oleh Ustaz Akram tadi. Bila kita nak mendidik pelajar, tidak semestinya kita menggunakan kekerasan. Ya. Kita boleh mendidik pelajar dengan pelbagai cara, dengan pelbagai kaedah. Mungkin ada sebahagian yang berpandangan kata nak didik ni mesti guna kekerasan. Mungkin pada zaman sekarang ni agak bagi saya kurang relevan kan. Banyak pelbagai kaedah yang kita boleh gunakan. Sebab kalau kita guna kekerasan, dia akan bagi kesan kepada pelajar dan juga kepada guru sendiri, kepada profesion guru. Juga dijelaskan tadi oleh Ustaz Akram kan, sampai mungkin dibuang kerja dan sebagainya. Itu peranan guru yang mesti tahu yang pertama. Okey, antara peranan guru yang penting adalah disiplin. Guru ni sebagai pendisiplin kepada pelajar. Guru dia mesti disiplin, dan peraturan sekarang ni tidak membenarkan guru untuk merotan, untuk memukul pelajar dan sebagainya. Nak rotan pun dia ada step dia kan. Dia ada kena bagi nasihat dulu, kena counselling, kena panggil ibu bapa dan sebagainya, sampai tak boleh barulah tindakan merotan dibenarkan. Itu dah ada step dia tu. Jadi guru yang sebagai pendisiplin kepada pelajar, dia mesti disiplin dan kena ikut peraturan. Kalau guru tak ikut peraturan, macam mana dia disiplinkan pelajar kan? Ni orang kata mai balon kan. Geram orang kata labuh kan. Tu yang kedua, dia punya peranan dia. Okey. Yang ketiga, guru ni kita tengok sebagai apabila pelajar melakukan suatu kesalahan, kita boleh tukarkan denda yang untuk kita kata denda yang merugikan pelajar kepada menguntungkan pelajar. Dan macam kat sekolah saya kan, kalau pelajar buat kesalahan, ada dulu cikgu tu dia ambil cara lah, dia buat cara dia. Bila pelajar ni buat kesalahan, dia suruh buat apa? Dia pergi tulis surah Yasin 3 kali. Kan? Tulis 3 kali surah Yasin. Nak pagi esok. Jadi pelajar pun kalut buat. Kan? Kalau kita pukul setakat tu betul kan? Kita rotan pelajar kan. Dia buat kesalahan, kita
rotan dia. Jadi benda tu tak habis dekat tu saja kan. Tapi bila kita bagi dia, suruh dia buat tulis surah Yasin malam tu, kalut lah kan. Sampai 3 kali, lepas tu dia tak buat dah kan. Sebab apa? Sebab memang perik dah, memang teruk untuk kita tulis sekali pun dah teruk dah ni, sampai 3 kali kena tulis surah Yasin panjang. Okey, itu kita tukarkan kaedah apa denda kita tu kepada menguntungkan pelajar. Okey, yang kita kata yang terakhir lah, yang terakhir. Antara yang kita boleh bagi penyelesaian adalah kalaulah seorang guru tu, mungkinlah kebanyakan sekarang ni kita tengok peranan guru ataupun pekerjaan guru ni banyak guru yang terbeban. Kalau kita tengok kes yang kes yang berlaku yang pukul pelajar tu, kalau kita tengok, kita kaji balik kan, ada rupanya guru ni dia ada masalah yang tersendiri kan, dia ada masalah yang dia tak mampu untuk handle, akhirnya dia lepaskan kepada pelajar. Okay, kalau guru yang stres sangat, yang orang kata yang tertekan ni, kita cadangkan kepada pihak kerajaan ni supaya kita bagi cuti lah kepada guru ni kan, kurang-kurangnya 3 hari ya kan, ataupun lebih pada tu, untuk dia apa, release tension dia tu kan, supaya bila dia masuk pekerjaan, bila masuk dalam alam, bila dia dah rehat dah 3 hari 4 hari, dah masuk balik kerja, dia bekerja dalam keadaan, kita kata keadaan yang elok lah, maksudnya tak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Okey, takat tu saya rasa penyelesaian yang saya boleh bagi. Mungkin ada ahli panel ataupun sahabat saya Ustaz Nasruddin dan juga Ustaz Akram nak tambah ke, nak bagi ulasan ke, dipersilakan. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Firdaus yang mengutarakan pelbagai cadangan, dan saya tertarik satu benda, iaitu pihak kerajaan perlu bagi cuti kepada guru selama beberapa hari untuk merilis balik tension yang ada pada seorang guru tu. Saya rasa ada ahli panel yang lain pun bersetuju dengan ini. Awalnya yang menarik perhatian saya adalah denda dengan kebaikan seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Al-Firdaus. Tapi yang lebih menarik adalah bagi cuti kepada guru. Saya minta nak jelaskan moderator, ya, pasal bagi cuti tu, dia tergantung pada ketua jabatan kita. Kalau ketua jabatan kita ni kita kata dia rahmat dia lebih, insya-Allah dia sendiri yang akan cuba selesaikan. Sebab saya pernah ada jumpa satu kes, guru tu bermasalah, ada konflik rumah tangga, dan guru tu gagal hadir ke sekolah sebenarnya. Kemudian bila saya dapat berita lagi, guru tu dia gagal hadir, tapi penyelesaian yang diambil pengetua tu pergi ke rumah dulu. Dan jumpa secara personal. Bila jumpa secara personal, selesaikan di luar sekolah. Dan bagi, kita kata macam cuti rehat lah. Lebih kurang tak sampai seminggu untuk dia selesaikan masalah. Kemudian, main bertugas macam biasa. Di situ yang saya nampak. Okey, terima kasih atas penjelasan Ustaz Akram. Maksudnya kita perlu menyiasat dululah, bukan bagi cuti semata-mata buta macam tu, noh. Okey, sebagai pengakhiran, saya minta kepada kedua-dua ahli panel untuk membuat satu rumusan selama 30 saat untuk setiap ahli panel. Kita mulakan dengan Ustaz Akram dulu, silakan. Okey, kesimpulan apa yang saya dapat buat kesimpulan di sini, saya rasa seorang guru itu dia kena lebih mendalami apa itu bidang dia, dan dia tak boleh terburu-buru dalam nak membuat satu keputusan. Sebab apa? Bila terburu-buru ni dia, kita kata kerja buat syaitan. Itu satu. Kemudian yang keduanya, dia kenalah belajar mengawal emosi dia. Sebab apa? Al-ghadab awaluhu al-junun. Marah ni awal-awal daripada nak gila tu, kita kata. Sebab orang marah ni dia tak waras lah. Jadi orang tak waras ni, orang gila ni satu level lah. Buat mana pun dia kena ambil belajar cara pengurusan emosi untuk dia nak maju lagi ke depan. Sekian. Okey, silakan Ustaz Al-Firdaus. Ya, baik. Saya melihat kepada semua pihak dia perlu kita bekerjasama lah untuk menyelesaikan perkara ni kan, sebab termasuk juga kepada pihak media kan, bukan maksudnya apa yang dibuat oleh pihak media ni, kadang-kadang dia menunjukkan bahawa kesalahan itu total salah kepada guru 100%. Ini tak benar lah kan. Jadi perlu kepada penyiasatan. Mungkin ada benda-benda yang pelajar itu sendiri mungkin yang bersalah dan sebagainya. Jadi perlu kepada penyiasatan dan juga kerjasama lah kepada semua pihak. Okey.
Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel yang sudi meluangkan masa dalam isu membincangkan satu forum yang berkaitan dengan kod etika guru dan hak asasi manusia. Dan sebagai pengakhiran, izinkan saya berpantun. Bersyukur kini kami panjatkan. Maaf, merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata, anda terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Sekian dulu forum kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada forum yang akan datang, ataupun forum yang lain pula, pada masalah yang lain pula, pada sesi akan datang. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.